Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Wazif Rizki dari Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 3. Saya amat meminati sains angkasa, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan astronomi. Saya akan membuat model celestial sphere, juga dikenali sebagai glob langit, dan model buruj. Model glob langit akan membuatkan kita lebih memahami tentang kedudukan buruj dan signifikasi dalam kegunaannya. Bentuk sfera tanglung serupa dengan bentuk glob. Ia juga bahan mudah dan murah untuk didapati. Garisan melingkar pada tanglung boleh dijadikan sebagai garisan latitude langit. Apakah itu buruj? Buruj merupakan sekumpulan bintang yang berdekatan dan apabila titik sinar bintang ini disambungkan dengan garisan, ia akan menghasilkan corak atau imej yang menarik. Lampu kelip-kelip pula amat serupa dengan bintang-bintang yang berkelipan di waktu malam. Oleh kerana itu, ia amat sesuai untuk dijadikan sebagai bintang pada model buruj saya. Pada tahun 1922, Kesatuan Astronomi Antarabangsa IAU secara rasmi telah menetapkan terdapat 88 buruj piawai. Negara-negara khatulistiwa, khususnya di Malaysia, terdapat 4 buruj yang paling terang antara buruj-buruj yang lain dan mudah dilihat pada waktu malam. Buruj-buruj ini ialah buruj Pari, juga dikenali sebagai buruj Crux, yang kelihatan seperti bentuk layang-layang berada di hemisfera selatan langit. Buruj Scorpio, dikenali sebagai Scorpius yang membentuk corak seperti seekor kala jengking. Buruj ini adalah sebuah buruj zodiak dan terletak di bahagian hemisfera selatan langit. Buruj Bidok, juga dikenali sebagai Ursa Major atau Big Dipper. Dan akhir sekali, buruj Belantik juga dikenali sebagai Orion. Celestial atau cakrawala adalah nama lain bagi langit. Celestial sphere adalah gambaran para astronomi zaman dahulu tentang langit bumi. Mereka menganggap langit berbentuk sfera sama seperti bumi. Bintang-bintang bertaburan pada cakrawala dan setiapnya mempunyai jarak berbeza dari bumi. Ia hanya kelihatan sama dan dapat membentuk imej kerana kita melihatnya dari jauh. Untuk memudahkan proses pemetaan buruj, para astronomi zaman dahulu telah mencipta model celestial sphere seperti model ini yang membahagikan ruang kubah langit kepada 88 zon. Di bahagian atas ini ialah hemisfera utara langit yang mengandungi 36 buah buruj. Manakala di bawah ini pula ialah hemisfera selatan langit yang mengandungi 52 buah buruj. Buruj telah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Para astronomi menggunakan buruj untuk memetakan langit dan mengkaji sesuatu objek di angkasa seperti planet, bintang dan galaksi. Para petani zaman dahulu juga menggunakan buruj sebagai petunjuk waktu yang sesuai untuk bercocok tanam. Sebelum terciptanya kompas, buruj digunakan sebagai petunjuk arah ketika berlayar. Mari kita lihat buruj Bidok secara lebih terperinci. Buruj Bidok ini adalah bahagian dominan dalam buruj Big Dipper atau beruang besar. Boleh dikatakan ia adalah bahagian belakang beruang. Bahagian inilah yang kelihatan seperti bidok atau gayung oleh masyarakat Melayu kita. Cara-cara untuk menentukan arah utara pada zaman dahulu menggunakan buruj bidok adalah mengenal pasti dua bintang pointer iaitu Merak dan Dubel. Kemudian, melukis garis lurus antara bintang-bintang ini dan mengunjurkannya untuk mencari bintang bernama Polaris. Bintang Polaris ialah bintang kutub utara. Oleh itu, bintang ini dapat memberikan kita panduan untuk menentukan arah utara benar di mana-mana tempat di muka bumi. Dalam bahasa Yunani purba, buruj ini dikenali dengan nama Orion. Buruj ini terdiri daripada 7 bintang utama yang terang berbanding bintang-bintang berdekatannya. Bintang 3 beradik yang membentuk tali pinggang Orion dari kanan ialah Mintaka, Al-Nilam dan Al-Nita. Di negara khatulistiwa seperti Malaysia, bintang 3 beradik boleh digunakan untuk menentukan arah kiblat. Caranya adalah membuat garisan lurus di antara bintang 3 beradik dan mengunjurkan garisan ini ke arah barat atau sebelah kiri Orion. Itu sahaja untuk kali ini. Saya harap segala perkongsian dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang buruj.
Rajin-rajinlah pandang ke langit, perhati dan kenal. Barulah kita lebih menghargai alam semesta. Sekian, terima kasih.